Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menyambung perbincangan kita tentang tanggungjawab seorang Muslim terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi pada kuliah yang lalu kita bincangkan tentang bagaimana mesti memelihara akhlak, dengan akhlak yang mulia, kerana akhlak yang mulia ini adalah merupakan cermin, tempat pandang orang. Yang mana dengan memandang pada akhlak kita, orang sudah boleh mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri kita. Dan pada malam ini kita akan tengok di antara tanggungjawab kita dalam masyarakat, bagaimana sikap kita terhadap masyarakat Islam, ialah kita bersifat pemalu. Pemalu Rasulullah tidak menghalang Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Rasulullah diibaratkan lebih malu daripada seorang anak dara. Malu anak dara, sipu-sipu. Rasulullah lebih malu lagi. Akan tetapi itu tidak menghalang tugas dan tanggungjawab yang digalas oleh Rasulullah itu sebagai seorang Rasul akhir zaman. Jadi moga-moga kita boleh berusaha mengamalkan dalam kehidupan kita. Jadi Muslim ini bersifat malu, kerana malu itu adalah sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Tetapi malu itu bukan sekadar sikap tersipu-sipu sahaja. Jangan kita ambil bersikap tersipu-sipu saja. Kerana Rasulullah sendiri bersifat malu, dan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak meriwayatkan hadis menyebutkan bahawa yang dia saksi kepada tingkah laku Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal azra'i fi hijriha, fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ini lebih pemalu daripada anak dara di dalam dirinya. Maka apabila baginda membenci satu perkara, kami melihatnya di muka baginda. Bagi orang-orang, terutama anak dara, kalau kita ikut pada hadis ni, anak dara ni kalau dia tak suka, cepat nampak mukanya. Dia punya perubahan wajah. Mungkin kita sebut-sebut satu kalau tiba-tiba masa mencuba. Mana lebih pemalu. Rasulullah lebih pemalu lagi. Kalau nak tengok Rasulullah marah, kita boleh cepat lihat daripada riak wajahnya apabila baginda melihat satu perkara yang dibenci. Tetapi dibenci Rasulullah ini bukan adalah berdasarkan nafsu semata-mata. Bukan nafsu. Tapi atas agama ataupun kita kata ajaran agama. Rasulullah benci kerana agama. Sebab itu apabila orang kafir memperlakukan Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, letak najis yang tubuh pada Rasulullah tak marah. Tetapi apabila ada sahabat yang melakukan perkara-perkara yang tidak baginda suka, sehingga bila datang minta kepada Rasulullah kebenaran untuk berzina, Rasulullah paling tengok. Berubah muka Rasulullah. Azini dizina oleh Rasulullah, tak zina. Minta supaya mudah-mudahan dihalalkan. Dia nafsu ada manusianya ada nafsu. Ada ketikanya seorang sahabat sampai tahap macam tu. Dia tak buat lagi melainkan nak ikut izin dulu.
Sampai ke tahap macam itulah, ya. Betapa sahabat ni nak meniru, ya, nak mengikut, ya, mengamalkan ajaran orang. Sampai benda yang dulu haram, minta-minta tak boleh. Tapi tak boleh, Rasulullah paling awal ni berubah muka Rasul. Maka sifat malu menurut keterangan para ulama adalah satu sifat yang mulia. Yang pemalu, suruh buat malu. Kita jangan bunuh pula perasaan malu tu kalau ada pada diri anak kita. Oh, yang ni pun malu. Malu-malu sangatlah. Jadi kita bunuh sifat malu dia. Kadang anak kecil kita pergilah ambil. Misalnya kan, kadang-kadang kita tengok waktu suka nikah lah, membuat suka nikah ni adalah buat apa, kutip coklat. Ada anak-anak yang pemalu, dia pergi ambil coklat satu balik. Yang kira ni tu sakit orang buat plastik. Kadang tak bagus juga tu, sebab kita menggalakkan mereka berebut-rebut. Saya kadang syarat kita jangan buat saya boleh. Nampak seronok, lompat-lompat kan. Tapi satu kita menyamai sifat tamak. Apa salahnya? Kita beli coklat banyak-banyak bungkus, minta mereka beratur, ya. Siapa berzikir dapat. Misalnya dia rekam subhanallah lagi bagus. Jadi ada anak yang malu tengok. Dia ambil satu, mak dia cakap macam ni. Malu. Mak pasal-pasal dia ambil satu. Apalah engkau ni? Satu saja kau ambil. Silap-silap takut tak keluar kata Allah. Bodoh betul engkau ni. Nampak? Takut nanti kita telah membunuh atau secara tidak langsung telah mematikan sifat malu kan? Adik malu kan? Pergilah ambil yang mana adik kenal. Satu ke dua ke macam tu. Kita nak supaya benda tu malu, perasaan malu itu berterusan. Dan kita patut marah apabila anak kita tidak pemalu. Mandi-mandi keluar dari kolam pun tak ada. Tak boleh macam ni. Kita kena semainkan pula. Malu. Nanti orang nampak. Ya. Lalu sifat malu ini adalah sifat yang mulia. Sifat ini sentiasa mendorong kita meninggalkan perkara yang buruk. Malu ini bila nak buat benda-benda tak baik, jadi malu lagi orang nampak, lagi orang tahu. Sifat malu. Ia menahan kita daripada mencuaikan sifat-sifat yang baik. Perkara baik pula kita tak boleh. Tak pergi sekolah malu lah mak, nanti cikgu tanya. Nampak kan? Nampak anak kita. Ini tak malu pun. Kalau anak malu nak tinggalkan benda baik, tak boleh lah. Nanti apa kata orang pula. Jadi dia malu untuk meninggalkan perkara yang baik dan malu untuk melakukan perkara yang tidak baik. Apabila itu sudah tidak ada perasaan malu, ya, misalnya kita tengok membuat perkara yang tidak baik secara terang-terang. Tengok di taman-taman kadang tak malu lah. Kadang di tepi pantai tak malu lah. Apa lagi yang akan menjadi bentengnya? Kalau malu, lelaki itu pegang kanan dia, tak nampak lu pegang dia. Malu menyelamatkan dia. Ini tak malu dah. Macam tu. Tendok kiri kanan. Apabila sudah tidak malu lagi, artinya tidak ada pertahanan dalam. Pertahanan dalam apa? Iman. Kenapa malu? Malu sebahagian daripada iman. Kita nak faham macam tu, nak pergi kepada kata al-haya'u minal iman. Bila ada malu, ada iman. Malu adalah iman. Iman boleh menjadi benteng pertahanan dalaman juga. Ya, jika orang lain tidak nampak atau jika tak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Saya pernah cerita tentang seorang perempuan yang nak meminjam duit, akhirnya sepupu perangkap dia. Boleh? Saya tak berzina. Apabila dah berpelukan tu dia,
Dia ada perasaan malu, takut kepada Allah. Akhirnya menyelamatkan diri dia daripada berbuat perkara yang tidak baik. Kerana itu kita dapati hidayah Nabi, yakni daripada petunjuk Nabi SAW, Nabi kita mempunyai atau bersifat dengan sifat demikian. Nabi lagi malu pada anak darah. Tengok orang lelaki, satu orang lelaki, Pemimpin sudah pula orang yang banyak bergaul dengan orang lain. Selalu kalau pada fikiran kita banyak bergaul, taklah berapa malu sangat. Ini tidak pada Rasulullah. Kerana malu pada Rasulullah itu bersandarkan pada iman. Bila bersandar pada iman, dia adalah tetap. Tidak boleh berubah kerana kebiasaan. Dia ikut hukum agama. Hukum agama ni fix, benda yang tetapkan. Ini boleh, ini tak boleh, dia tak berubah. Tapi kalau kerana keadaan, dulu tak kenal, sekarang dah kenal, dah tak malu sangat dah, keadaan boleh berubah. Tetapi apabila didasari sikap kita, tingkah laku kita di atas halal atau haram perbuatan kita, maka itu lebih terpuji, lebih tetap dan lebih kuat dipegang dalam diri kita. Bila kita pegang dengan kadar agama ni, ini agama kata tak boleh agama Arab. Saya tak berani nak buat. Dia kata saya tak berani nak buat. Sebenarnya dia ada perasaan malu. Malu nak buat kerana benda itu diharamkan. Lalu baginda memandang perbuatan malu ini sebagai kebaikan yang sejati. Bukan senang, ya, nak punya perasaan malu dalam diri. Kerana orang yang sudah tidak ada perasaan malu, dia buat apa saja. Kita daripada sanggup buat apa saja, tiba-tiba jadi malu. Bukan senang. Yang ini berlaku pada sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dulu peminum arak, bila Allah larang, dia tak mau buat. Kerana takwa-Nya, kerana malu nak melakukan perbuatan itu kerana Allah haramkan. Malu di atas dasar agama. Ya, bukan senang. Kerana kebiasaan sebelum ini lain. Kerana dasar agama kita tukar sikap dan tingkah laku kita. Ini berapa banyak kita tengok. Ya, orang-orang yang terlibat dalam industri hiburan, yang terlibat macam-macam, yang terlibat dengan benda-benda yang macam ini, meledahkan aurat. Tiba-tiba Allah sinari hati mereka dengan iman. Daripada seorang yang meledah aurat, kadang-kadang model-model yang pelik-pelik lah, model ni kerja. Kau cakap bergambar sebelum air mineral, okey. Bergambar jenis-jenis pakaian-pakaian dalaman ni, coba. Tiba-tiba dia memeluk Islam. Tiba-tiba dia disinari hidayah. Yang dulu dia buat, kini dia sendiri malu. Kerana iman yang benar. Payah, bak ni payah. Iman. Dulu dia buat macam ni, tiba-tiba sekarang tidak. Dulu kalau dia ada, apa nak malu? Sekarang dia malu. Ini bukan senang. Ya, itu kata sifat malu apabila didasarkan atas perintah agama, dia jadi kemas, dia jadi kuat. Ya, jadi kita pun mudah-mudahan berusaha menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang taat kepada Allah. Kadang nak buat maksiat, kadang nak buat benda tak baik, tapi oleh kerana ada iman dalam diri, dia menepis kita. Peluang ada tak buat maksiat? Ada. Terbentang di depan mata, tetapi malu yang menghalang. Maka sebab itu kita tengok berkata Imran bin Husaini radhiyallahu anhu memberitakan bahawa Rasulullah telah bersabda, sifat malu itu tidak membawa kecuali kebaikan.
kecuali kebaikan. Bila ada perasaan malu, dapat kebaikan. Mesti dapat kebaikan. Kadang-kadang bila orang berebut-rebut, nak ambil katalah makanan percuma, malulah, malas, malulah. Orang tengok kita kopi yang ada atas kepala, serban atas kepala, pergi berebut macam orang lain juga. Yang paling beratur bertolak-tolak tumbuk pun ada. Tak apa, lihat. Tengok-tengok orang yang nak bagi makanan percuma tu, tengok dia ni malu bagi dia dulu. Silap-silap lah. Hak berebut bertempil, bertempil macam-macam. Apa tak dapat? Kita tengok. Kadang-kadang kan bila biasa di Mekah tak banyak, di Madinah. Ada banyak orang bagi sumbangan makanan, si arak dan semua kan. Ya, yang pekerja-pekerja ni tak kira beratur ni, makan pelik. RM10, RM15 juga. Lalu orang yang malu-malu tadi, saya tengok, oh dia dapat. Syekh-syekh tu kata, siapa beratur tak dapat lagi. Sebab kadang-kadang Allah memberikan rahmat kepada orang yang malu. Sebab dia ni pun meluat tengok orang berebut lagi. Ni pula malu. Malah malulah. Nak berebut dia ni apa pula? Tak apalah. Tengok rezeki Allah letakkan pada dia. Jangan tengok. Tengok. Kalau tu tak berebut pun dapat dia. Tak berebut seorang tak dapat. Maka sifat malu ini tidak membawa kecuali kebaikan. Artinya orang yang bersifat malu akan macam sentiasa mendapat kebaikan daripada Allah. Ya, sama ada terhindar daripada akhlak tingkah laku yang tidak baik, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan di dalam satu hadis riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga, dalam riwayat yang lain disebut sifat malu itu semua yang baik. Yang sifat pemalu semua baik. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda, iman itu lebih daripada 70 cabang atau lebih daripada atau lebih daripada 60 cabang. Ada sebut 70, ada sebut 60 cabang. Maka cabang yang paling tinggi ialah la ilaha illallah. Dan cabang yang paling bawah sekali, ranking paling bawah daripada iman itu ialah membuang sesuatu yang menjadi halangan di jalan, batu ke apa. Dan di dalam riwayat yang lain dia kata sifat malu adalah cabang. Salah satu daripada sifatnya adalah sifat malu. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada iman. Al-haya'u minal iman. Ya. Tengok kadang-kadang kita rasa kesian, rasa suka tengok orang yang malu-malu. Banding orang yang tak ada malu dengan tu, jerit-jerit, terpekik-pekik, berkata kalam-kalam, berbuat perkataan-perkataan tidak baik, mencarut, memaki hamba. Tak ada apa. Kadang-kadang kita tengok kan, tak malu. Bila tak malu tu mengikis iman. Ada orang kadang-kadang bergaduh, dia pun marah juga. Kenapa dia tidak balas? Kerana malu. Bila orang tengok malu, kebaikan. Yang pertama tercegah daripada dia buat benda tak baik. Tapi kalau tak ada malu, menjerit-jerit macam-macam. Kadang aksiden sikit menjerit lebih-lebih kan. Kadang bergaduh dengan jiran dan sebagainya. Mengeluarkan ataupun meninggikan suara apa di jiran. Tak malu lah biar orang ni semua dengar. Dengan anggapan bahawa bila dia bisik dia menang. Ini kalau baca dalam buku tentang perwatakan manusia, ada sebut orang yang low class dengan people, dia biasanya suka menjerit-jerit, nak tunjukkan hebat. Bila orang terdiam, dia rasa dia menang. Yang mediumnya ataupun orang yang high class sikitlah, dia lebih suka menyelesaikan masalah. Tengok kalau tengok orang yang pendidikan yang mungkin rendah sikit, dia menjerit-jerit. Bagi orang yang orang yang ada pelajaran, lincah elok dia. Ini lagi senang.
Dia tengok juga. Dan saya tengok pasti betul lah. Yang orang tulis tentang sikap psikologi manusia tu. Ya? Orang yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi atau tahap akhlak yang lebih tinggi, mereka lebih suka bersikap malu dalam hal. Walaupun dia boleh juga berkemampuan kan, berit dia berhenti. Tak apalah, biar. Macam pun boleh kita bincang. Kalau yang ni topuk meja berbang, nak taruh perhatian supaya nampak hebat. Ya. Sembang pun kadang-kadang kuat. Satu bangunan dengan suara dia. Kalau naik bas tu, suara dia dulu kan. Sekarang kita dah tak naik bas lah. Berapa tahun dah tak naik bas. Saya dah banyak tahun baru bulan lepas naik bas. Selalu datang kuliah dulu-dulu saya naik bas. Ada motor kat sini, dan motor saya pun bunyi macam mesin rumput. Polis tahan. Buat rumput dekat tol. Bang, ni motor kan mesin rumput. Betul-betul polis. Kena tepuk tu Kuala Lumpur. Sebab tinggal motor macam tu dekat stesen bas. Tak hilang. Dulu tinggal helmet hilang. Saya bawa serban. Tak ada siapa nak curi dah serban saya. Saya dah curi kat pertama kompleks serban. Serban tinggal dalam raga. Serban pun hilang. Teringat zaman naik bas. Lepas tu lama bertahun-tahun naik bas. Daripada tahun bila? Tahun 2003. Sampai tahun lebih kurang dalam tahun 2010. Lepas tu saya datang banyak kali naik kereta. Bulan lepas naik bas. Lama saya naik bas. Kita kadang-kadang syok juga naik bas. Tak saya naik bas kan? Naik bas. Balik kampung mungkin naik bas. Isteri anak-anak semua naik kereta. Naik bas. Baru asal balik. Lama tak naik bas. Jadi manusia ni, kalau tak malu, Allah SWT, dia akan menjerit kan? Kadang betul orang yang berpelajaran tinggi. Tapi kadang-kadang pelajaran tinggi IQ rendah. Faham? Mengaji tinggi tapi bodoh juga kita tengok. Tak sedih. Kadang bukan berkaitan dengan pelajaran semata-mata. Kadang dengan tahap pendidikan, sikapnya. Ada orang tak mengaji tinggi tapi dia cerdik. Macam Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis, tapi Nabi cerdik. Ya. Lalu kita jangan bersikap dengan budaya yang rendah itu. Selesaikan masalah dengan baik. Kalau dulu kat pejabat kita tengok, di peringkat-peringkat atasan ada meeting yang macam mana kan. Kalau meeting tinggal mangkuk ni, kalau yang ni meeting kampung-kampung, baru angkat tangan tolak ni. Tapi kalau level next sikit dia marah. Dengan suara yang tegar, tapi masih dalam suasana perbincangan. Ini kita biasa jumpa dalam meeting kita masuk kerja kat pejabat atau apa sebagainya. Maka sebab iman itu adalah cabang iman. Maka muslim yang benar dan bertakwa haruslah bersifat pemalu. Kita ni kena ada malu. Saya bukan jadi malu Ustaz. Jangan faham malu itu tersibuk-sibuk. Kalau faham malu itu tersibuk-sibuk, payah bincang macam. Nabi tak malu ketika Nabi buat khutbah dengan suara keras, tak malu. Nabi ketika melihat sahabat buat benda tak baik, Nabi cegah. Nabi tak malu. Nabi malu atas hukum hakam, boleh ke tidak? Halal haram. Jadi kita bersifat pemalu artinya malu pada jalan yang benar. Benda itu betul pada agama. Ya, kita berdiri di atas dasar hukum hakam. Lebih mudah. Jadi, maka kita tak malu lah nak tegur orang kalau dia buat silap. Dia buat silap, saya malu lah nak tegur. Biarlah dia terus buat benda tak baik. Tak. Minta maaf. Saya ingin menegur. Aduh. Malu itu kan masuk dalam bab. Dia tak malu tak? Dia bertindak mengikut sebagaimana perintah ulama. Dia tidak akan membuat satu tindakan yang menyakiti manusia. Kita kadang-kadang nak bercakap pun, kita kena jaga. Jangan kira
perasaan kita semata-mata. Kadang-kadang kita suka jatuh kita dah tak kira apa orang nak kata. Jadi aku nak express pendapat aku. Aku nak bagi tahu pendapat aku. Kadang orang lain pun ada pendapat. Tetapi kadang kita menghormati secara dulu. Kadang pendapatnya mungkin kurang tepat, kurang sesuai dengan kita. Biarkan. Kita tidak akan buat begitu. Dia nak buat, silakan. Dia tak mau. Ya? Jadi ada orang yang dia kata, dia mencuaikan hak orang lain. Menyakiti hati orang. Yang bercakap, kononnya tegar, tapi menyakitkan hati. Islam mesti ada perasaan malu, tegas, tetapi tidak menyakiti hati orang lain. Saya minta maaf, saya ingin buat sedikit teguran. Saya harap jangan marah. Jadi kita tegur. Orang berbuat tak sakit hati. Ini dia keluar habis. Tegurlah tu. Saya tak ingat, ya, Imam Hasan Al-Basri ke siapa? Ada sebut bahawa apabila kamu menegur kawan kamu secara terang-terang di depan orang lain, sebenarnya kamu bukan menegur, tetapi memalukan, menghinakan. Menegur ialah kamu secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap memberi nasihat kepada dia. Paling baik dia sendiri tak tahu siapa nasihatnya. Tapi dia ditegur, tapi dia sendiri tak tahu siapa, dan dia menerima teguran itu. Sebagaimana Imam tentang tegur guru yang sembahyang di antara tiang, yang Nabi sebut masuk, Nabi larang. Dia tulis surat, seolah-olah teguran itu berupa surat. Lalu gurunya buta, tak boleh baca, minta dia bacakan. Dia yang tulis, dia baca. Lalu kata guru dia, siapakah ulama yang hebat ini yang telah menulis surat untuk menasihatiku akan kesilapan ini? Dia ingat Dr. Guru mana yang tulis surat ini, walhal muridnya sendiri, iaitu Imam Hasan Al-Banna. Dan kita pun taklah terasa sangat malu. Apalah tu buat apa-apa pun tak tahu. Ini nak tegurannya. Gini cepat. Mungkin tegurannya sedikit. Walaupun benda itu berlalu begitu lama, tetapi kesannya, ya, sampai kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Saya sampai hari ini duduk teringat lagi. Saya pakai kopiah hitam macam tu, songkok. Sebab tengok orang kan pakai songkok hitam tu kadang-kadang butuh sikit. Songkok hitam je lah kan. Jadi kita pakai nak share sikit atau begitu. Pergi semayang maghrib. Tiba-tiba satu orang tua dalam masjid tegur. Masa tu saya pergi dalam jam 2 gitu. Dia tegur apa? Pakai kekeh macam tu. Mana sah semayang? Yang tu pun tak erti dia kata. Ingat sampai hari ni. Tak guna pun orang tu. Hari kita dah maafkan dia, tegakkan lawan. Cuma teguran itu teringat sampai hari ini. Ada satu teguran lagi yang dibuat oleh seorang pakcik. Dia pekerja bandara. Saya baru tahu dia pekerja bandara. Selepas berapa belas tahun baru tahu. Tapi satu hari sembahyang asar dah jalan. Saya duduk, kawan belakang tolak. Di suap pertama tolak. Nampaklah selari-lari ke depan. Orang tua-tua tengok macam nak makan kan. Walaupun yang malu, dia peluk saya. Dia duduk tepi saya, tapi kawan belakang tolak. Tanya lagi dah. Kita tak lari pun. Lepas tu dia peluk saya. Dia kata semayang, kita tak boleh main-main. Sampai hari ini saya ingat tuan, betapa gaya-gaya dia menegur kita tu dengan jangan. Teringat sampai sekarang ni kita pakai. Asyik nak pakai dulu tu teringat. Bukan nak cerita orang lain, kita bukan nak marah, tapi kesan. Benda tu berlaku berapa tahun lah? Mungkin 30 tahun lebih. Ingat.
Rewind. Flashback. Jangan. Benda memori ni dia tak hilang. Boleh maafkan. Tetapi dikeroyak. Nostalgia tu masih ada. Macam suami isteri. Mungkin boleh maafkan pasangan dia. Saya maafkan awak. Tapi flashback tu senjata datang. Bukan mana kita bila kita maafkan dia, tak apalah, saya dah tak ingat lah. Bohong lah. Dia cuma memaafkan. Sebab kita orang Islam kena memaafkan kekurangan pasangan kita. Ada satu artikel yang menarik. Tak tahulah tuan-tuan baca ke tidak. Saya baca baru ni. Dia tulis tentang seorang penulis buku lah. Tajuk dia tu Hamburger. Tak silap saya Hamburger. Inilah babinya burger babi ni kan. Perempuan ni penulis. Dia pergi berhenti depan kedai. Dia minta suami dia masuk ke dalam kedai, beli hamburger. Suami masuk dalam kedai beli. Masuk balik dalam kereta, dia tengok. Ini bukan hamburger yang saya nak. Suami dia kata, tadi cakap hamburger. Hamburger lah. Tapi awak beli yang 30% lemak, 30% fat dengan 70% yang daging. Selalu saya beli 20%, 20-80. Ni awak beli 30-70. Contoh kata, tadi tak cakap. Tak cakap hamburger. Tak detailkan 70-30 ke 60-40. Suami dia merajuk. Jadi penulis itu kata, akibat satu hamburger ni, dia mula berfikir, kenapa kita menzalimi pasangan kita yang berpuluh tahun menjaga kita, membantu kita di sisi kita, hanya kerana sekeping hamburger mungkin. Nak makan hamburger, kita marah dia, walhal kita tak beritahu. Dia kata, awak kahwin dengan saya dah lama pun tak tahu saya makan apa. Mana orang kahwin tu tahu? Maka dia mempersoalkan. Dia kata, ni lah dari pasangan apa pun tak tahu. Lepas itu jumpa satu artikel, Man brain, woman brain. Boleh type dalam dia ada 2 jam nanti. Dia cerita otak orang perempuan macam ni, otak orang lelaki betul. Orang putih tu lah. Orang putih tu kan tak nama apa saya tak ingat. Ada dalam YouTube semua. Beza orang lelaki. Orang lelaki awak beritahu itu. Dia kata dalam kepala orang lelaki dia ada boxes. Banyak kotak. Lepas tu dia ada box of nothing. Tak nak fikir apa pun. Box of nothing. Yang mana? Cakap burger. Dia bukan nak tanya lah. Kalau dia tanya isteri dia, nak makan apa? Nak makan minum goreng. Dia pergi kedai minum goreng habis. Dia tak beli. Dah minum goreng. Jadi kena bagi detail. Bang, kalau tak ada minum goreng, jangan pula orang perempuan buat pangan apa-apa sajalah. Bila apa-apa saja, minum goreng tak ada, dia pergi cemodok. Takkan cemodok. Dah cakap tadi, can be anything. Balik aja. Seronok baca-baca buku-buku macam ni kan. Rasa bodohnya kita. Kadang-kadang kerana hamburger, kerana burger tu, kita bergaduh. Suami beli. Kenapa abang letak sayur? Dah pesan burger. Yalah jangan letak sayur. Mana saya tahu orang tu yang bubuh. Dah kahwin sampai 20 tahun. Lepas tak tahu saya tak makan sayur. Suami dia kata, mana saya tahu awak ni anak. Kata anak. Dia lagi. Dia keluar kataan dia. Kau ni pun boring juga. Malam masa muka kita marah. Kita lupakan pengorbanan dia yang begitu banyak. Semata-mata kerana sedikit. Begitu juga orang lelaki pun sama lah. Ini malam ni kita nak torture sikit perempuan. Minta maaf, lawaknya. Kita tahu sekat kemarin nak kata dia tahu. Ini nak kata apa? Cuba beritahu saya, nak kata apa? Jadi orang perempuan tu, penulis tu perempuan. Dan begitu juga orang lelaki pun kena ambil iktibar. Kadang-kadang isteri kita bantu air, terbubuh garam. Dalam gelap, blackout, bubuh.
Sebelum menikah berpuluh ribu cawan dia bantu kita semua okey. Malam tu. Pada malam yang begitu nostalgia tu, mungkin kadang-kadang bergaduh sampai cerai. Boleh jadi. Nah, apa salahnya kita tanya menu baru ke? Dan ini sedap ni. Nabi tengok. Bila Aisyah, kita pernah cerita dulu, Aisyah terlebih garam. Nabi ambil. Aisyah mari sini. Mari kita makan macam mula-mula baru kahwin. Dia ambil, dia suap ke Aisyah. Aisyah masih masih. Nabi tak kata, sini kau. Boleh garam lupa. Nabi tak ada marah kan. Tapi kita pun pernah buat kesilapan. Kita pernah marah pasangan kita pernah gaduh. Kan? Tapi kita kena ambil beberapa iktibar baik. Mana daripada hadis Rasulullah, daripada penulisan walaupun orang kafir. Ya, sebab tu Rasulullah bagi Aisyah kena garam. Dia tahu kita maaf. Dia menyesali kesilapannya. Orang itu lebih mudah. Bila dia menyesal kesilapan dia, mudah berbanding dengan orang yang perlu ditegur. Orang perlu ditegur belum tentu boleh terima. So jadi hamburger tadi dia kata, peristiwa hamburger itu betul-betul memberi kesan. Kerana dia pada pendapat penulis itu, dia kata saya telah menzalimi suami saya yang puluhan tahun setia bersama dengan saya, hanya sekeping hamburger yang saya sendiri tidak mengklasifikasikannya secara lebih tepat. Saya cakap hamburger 20, 30, 20, 80. Patut kita tak silap. Akhirnya apa yang dia dapat adalah rajukan daripada suami dia. Yang suami dia tidak cakap mana. Orang perempuan penghujung kepada kesedihan dia, apa dia buat? Habis sedih ni masih apa? Ini kajian kata penghujung kepada kesedihan orang perempuan ialah tangisannya. Habis ada saya. Orang lelaki mula-mula orang perempuan dia diam, lepas tu dia menangis. Orang lelaki mula-mula kadang-kadang betul-betul tertekan, kadang keluar air mata, kadang keluar dulu. Dan di penghujung kesedihan dia adalah dia diam. Seperti ini. Bang, minum. Terbalik berbeza. Orang perempuan mula-mula diam, tengok suami dia. Lepas tu masuk dalam bilik, nangis. Orang lelaki pula, bila dikedung-kedung macam tu, kadang-kadang boleh jadi bergenang, tak mengalir, bergenang. Lepas tu merajuk dia tu dengan diam. Penghujung, betul tak? Kau nangis sampai tu tak? Ini kajian, tak betul. Tak betul. Kalau betul nasib tidak lah. Tu tengok sifat malu ni juga kan. Menghalang kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Sifat inilah yang membela daripada tersebut padanya. Yakni sifat tu membela dia. Jadi menghalang, mencegah dia daripada dia buat benda-benda yang tak baik. Dan sifat malunya bukanlah kerana segan kepada manusia, tetapi kerana malunya kepada Allah semata-mata dan takut kalau imannya bercampur dengan kezaliman. Ini tahap paling tinggi. Kadang dia malu kepada manusia. Martabat paling tinggi malu ialah malu kerana Allah. Bila dia malu kerana Allah, dia tak buat tu kerana dia bimbang diri dia buat perkara tidak baik. Ini martabat malu yang paling tinggi. Yang dimiliki oleh Nabi, sahabat dan awliya as-salih. Kadang kita ni malu kerana orang, malu. Kalau tak ada orang mungkin kita buat. Tetapi golongan-golongan salafus salih, mereka tidak buat kerana malu kepada Allah. Even kalau dia ada peluang untuk buat benda tersebut, dia tetap tidak akan buat kerana malu. Kerana dia merasakan satu sifat ihsan dalam diri dia, bahawa dia diperhatikan oleh Allah. Ini payah harap. Kalau orang ada sifat ni, memanglah lah. Dia tak buat tu kenapa? Kerana Allah tak bagi. Tapi orang yang
malunya pada manusia, kemungkinan tak ada orang ambil. Kalau ada orang, dia tak ambil. Tak ada orang dia buat. Yang paling teruk daripada itu apa? Ya. Yang tadi dia ada 3 tahap. Satu, tak buat. Malu kerana apa? Kerana Allah. Jadi orang nampak kata nampak dia tak peduli. Yang kedua, malu kerana manusia. Kalau ada manusia dia malu, tak ada manusia dia tak malu. Yang ketiga paling teruk, ada manusia pun tak malu. Mana tak kira? Aku punya pasal lah. Dia dah tak malu. Ini martabat berhidup. Sebab tu kita tengok. Bila hadis sebut di akhir zaman kamu akan lihat ada manusia berzina di depan orang lain. Ya. Ada manusia yang merelakan perbuatan zina yang dilakukan oleh orang lain. Kan? Boleh tak? Kita bersama dengan isteri, tiba-tiba ada orang lain tengah rakam. Macam video tu lah. Orang lintas 3-4 kali. Bayang nampak tu. Boleh tak? Tak ada malu lah tu. Kita jangan kata tu. Kan? Malu sampai kita bunyi keras belakang ni ada orang. Malu. Tapi bila tak malu apa ya? Bukan kata nanti orang. Di depan manusia yang lain pun dipertontonkan hal-hal maksiat, hal-hal jahat yang dia buat. Tak ada malu lah. Ini yang paling kita takut. Oleh sebab itu, sebab malu dia kata ni adalah cabang daripada iman, dan jika sebab malu inilah sifat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Keimanan tak tinggi, ya, yang mampu dicapai, kedudukan paling tinggi dicapai oleh manusia adalah sifat malu. Maka sesungguhnya ikatan antara dorongan akhlak dengan iman kepada Allah dan hari akhirat itulah yang membezakan di antara manusia muslim dan manusia bukan muslim. Kita nampak tadi bincang malu dengan iman, dan bila manusia itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini. Dalam perbincangan sebelum ini, kita jumpa bahawa ada hadis-hadis yang menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya, memuliakan tetamunya. Kenapa? Memalukan, memuliakan kerana dia nak buat baik. Jamu, makan apa semua, berikan bantuan, tolong menolong jiran dan juga tetamu. Kenapa buat begitu? Kerana di sana ada pahala. Kerana di sana adanya sifat malu. Sifat malu bukan kadar mencegah perbuatan tidak baik. Sifat malu juga menggalakkan kita buat benda baik. Malulah aku, ya, kepada Allah dan hari akhirat. Tetamu datang pun aku tak layan dengan baik. Sebab itu dia rasa bersalah. Kalau sekiranya dia tak mampu berbuat baik kepada jiran, dia rasa bersalah kalau dia tidak mampu berbuat baik kepada tetamu. Ini iman. Jangan lebih kurang dengan jiran dan tetamu. Ini buat yang tetamu datang buat tak tahu. Ya, artinya apa? Dia tidak beriman dengan suruhan Allah supaya berbuat baik kepada tetamu. Dia lupa bahawa Nabi sebut, tetamu datang ke rumah bawa keberkatan. Dia rasa tetamu beban. Ini tanda orang yang tak beriman, ataupun imannya lemah. Allah, adik nak menumpang di rumah pula. Adik dia dapat kerja. Bang, saya tak dapat rumah lagi bang, nak tumpang rumah abang sekejap. Kan, dia rasa susah. Bapak saudara dia datang ni nak penuhi, tapi kami tak ada tempat nak tinggal, boleh tak? Tumpang rumah kau sehari. Allah. Itu kita tak, ya, imannya berkurang kan. Sedangkan dia tak nampak. Bila datang benda macam ni, itu membawa kebaikan kepada dia. Sahabat tanya Nabi, apa benda yang baik dalam kehidupan manusia? Nabi sebut antaranya bersilaturahim. Bersilaturahim itu ada keberkatan. Antara yang Nabi sebut ialah menjamu makan. Menjamu makan.
Mana selalu dia buat kenduri. Selalu dia belanja kawannya. Selalu dia, ini sebahagian daripada benda-benda yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, sebab Nabi sebut kat sahabat, antaranya menjamu makan, silaturahim. Ya. Kita ambil lah. Ya. Kadang-kadang kita belanja. Ya. Kadang-kadang orang belanja kita. Jangan harap orang yang sama. Kadang-kadang kita makan ni, tak tahu pergi kat kedai, kat meja tadi nak bayar. Ada orang bayar. Siapa pula? Seorang kita tak kenal dalam tu. Mungkin kita tak kenal. Mungkin itu adalah adik jiran kita yang pernah ziarah abang dia. Dia pernah bersembang dengan kita lupa apa-apa dia. Tapi dia tengok ini jiran abang. Dia pun takkan, saya bayar ingat muka dia. Dia tak buat macam tu. Sebab dia orang baik. Dia tak menunjuk untuk kebaikan dia. Dia bayar. Sebab ini jiran abang dia. Kita pun cakap siapa? Nampak Rasulullah, kita tak kenal. Nampak. Kadang macam tu. Banyak orang bila makan benda-benda ni. Yang kita tak tahu siapa bayar. Banyak orang bila makan, yang sahabat-sahabat kita bantu kita. Dan sahabat dapat, misalnya dapat duit ke apa-apa, dia seronok dia belanja kita buat melalui masjid. Dapat anak, akikah apa-apa. Ya kan? Tapi kita jangan remehkan benda yang kecil macam ni. Ya, kerana iman boleh meningkatkan amalan-amalan baik dalam kehidupan kita. Malu untuk tidak berbuat baik. Yang ni payah lagi daripada tadi. Tak meninggalkan benda tak baik, kita malu. Takut buatlah nanti orang nampak. Senang. Lebih senang, lebih mudah daripada nak ada satu sifat malu kerana tidak mampu berbuat baik kepada orang lain. Yang ni payah. Emosi. Ada jiran susah, ada rumah terbakar. Malulah aku sebagai seorang saudara Islam. Sedangkan Nabi sebut orang Islam semua bersaudara. Aku boleh membiarkan dia dalam keadaan kesusahan aku bantu dia. Di mana aku letak aku di akhirat nanti. Apabila Allah tanya, apa yang kamu buat ke saudara kamu? Nak boleh macam tu, betul. Kita payah jumpa. Tak jadi dengan hidup kita. Apa nak jadi? Pasal apa? Pasal iman. Pasal iman. Macam mana boleh jadi kepada sahabat Nabi ini? Kerana iman. Tengok sahabat Nabi, infak mereka kepada orang-orang susah, pakai miskin. Ya, mereka mendahulukan saudara mereka lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka malu kalau mereka minum, saudara mereka tidak dapat minum. Dalam perang kan, perang nak air, orang bawa air. Dengar air, nak pergi kat dia dulu. Pergi kat dia dulu. Ini semua air, suruh B. Minum dulu. B tengah berhenti, suruh C dulu. Last kali minum, sampai kepada orang yang terakhir tu, mati tak sempat minum. Pusing patah balik pula, mati juga. Mati seorang tak minum. Kalau kita, sekejap minum tak cukup. Kadang-kadang kita makan. Sekarang mungkin suka lah. Kami makan orang semua buffet. Sekarang makan dalam. Bagaimana kita nak mendahulukan sahabat kita makan? Kadang-kadang sama-sama ambil jauh dia doang. Ambil. Tinggal apa? Ubi je. Ubi. Daging tak makan kan? Ada makan dia orang apa ni? Nak makan dia orang satu empat dia ada dalam itu. Ya. Mau ambil lauk, mau dua tuang, bumbu. Oleh tak. Kalau kita ada iman, selama kita mau beriman, kita makan dalam, kita ambil sikit. Ini tak. Jadi banyak kali kita kena jumpa dalam hidup kan. Bila sampai kat hujung, tengok nasi nak habis ya. Tak boleh saya tak boleh cukup. Malah masuk dalam. Yang taktik tu orang tak tahu. Yang taktik banyaklah. Tidak jumpa manusia. Tak ada perasaan apa. Biar saya buat. Nanti saya kemas. Buat. Tak ada kadang-kadang orang. Kita tengok sikap manusia.
Sikap-sikap macam ni mencerminkan iman yang ada dalam diri dia. Sejauh mana dia sayang kepada kita? Bukan mesti pasangan suami isteri saja, dengan kawan. Sejauh mana kawan kita sayang dengan kita? Bila dia dengar kita dalam keadaan kesusahan, sejauh mana dia sayang dengan kita? Kalau dia sayang di bibir, ucapan bibir yang sampai. Kesian, kau kesian mulut. Dan ada orang yang kesian dengan tindakan. Kadang kita suka juga nak bantu, mungkin kita bersusah. Tapi sekurang-kurangnya bantulah pada keadaan yang kita mampu. Oh, rumah berapa? Atau rasa keimanan yang kepada Allah. Dia bawa orang belakang kereta dia peluk. Oh, pergi sampai Kelantan. Kadang kita tengok Allah. Hari balik kan. Macam-macam yang kereta pelik luar. Nampak orang duduk di jalan, berhenti turun batu. Serahkan. Sini pun pergi juga kan. Dia tak boleh. Mana dia turun pergi. Itu individu. Kalau pergi dengan mereka pick up semua. Surau apa? Surau ni. Persatuan ni. Itu kita tak bisa. Sebab itu dia datang dalam bentuk organisasi. Ini yang datang di atas stand pribadi keluarga ni. Allahu Akbar. Bagaimana dia terpanggil dari Selangor, Johor, Kelantan, Kedah semua bagi bantu orang Kelantan. Padahal kita tengok kota baru ni, dia orang tidak tahu kata Kelantan banjir sebab ni. Orang luar. Lepas tu marah pula dalam Facebook. Inilah dia kata, datang ke Kelantan menyebabkan jam secara besar-besaran, menyusahkan kami penduduk Kota Baru. Ada bangang mana boleh tu. Sudahlah awak tak menunduk. Maka orang lain, dia kata, ingat ini pesta. Ini bukan pesta, dia kata. Kedatangan mereka ni sebenarnya menyusahkan penduduk Kota Baru. Tak akan susah kalau kamu pergi, kami tak akan pergi. Tapi orang datang dari luar, appreciate sikit. Kita tak kenal, kita tak tahu di bawah pisang macam mana. Ini orang tu dah sampai dah di Kota Baru. Beras semua habis dah. Lepas tu jom pasal Siti Khadijah. Itu tambahannya program. Memanglah lagi. Mau kita tengok ya Allah. Orang saudara kamu mungkin, adik-adik kamu 2-3 buku kamu bau-bau baca. Kenapa? Dahlah kamu tak pergi. Mau orang datang pula yang nak bantu. Tak ada saja-saja seronoknya nak pergi Kelantan, nak hantar beras 3 kaplik. Tak ada seronoknya, habis duit, minyak. Nak klik, tak apa. Kat Melayu surau. Tapi kita tengok sikap, ini iman. Bila terasa kesusahan yang dialami oleh orang lain, itu malu namanya. Kalau kita tak tolong orang Palestin, orang Gaza, orang Rohingya, siapa lagi? Ada buat. Ini iman. Supaya jumpa ni. Supaya dia ada timbul rasa dalam diri. Maka ikatan dan dorongan akhlak dan iman pada Allah inilah yang membezakan orang Islam dan orang non-Islam. Keikhlasan yang mendalam di dalam akhlak yang menghiasi muslimin juga berbeza. Ikhlas antara sesama kita juga tidak sama. Mungkin ada orang yang lebih ikhlas. Sahabat Nabi, ada sahabat yang pergi bawa separuh harta, ada yang pergi semua. Yang tak sama. Keteguhan dan ketahanannya dengan akhlak ini juga berbeza. Walaupun suasana berubah dan zamannya berlalu, dari sudut ketahanan, keteguhan dia, kesungguhan dia pun tidak sama. Sama-sama gotong royong, tetapi dia ni cangkul bersungguh-sungguh, ini cangkul sikit-sikit. Gotong royong juga, bantu juga, tapi beza. Ya, perbezaan yang ketara ini berlaku kenapa? Antara lebih dengan sedikit, lebih sedikit, beza tindakan, beza sikap, beza ikhlas. Kenapa benda ini berlaku? Perbezaan ini berlaku kerana akhlak yang timbul daripada perasaan yang hidup dan halus. Kerana akhlak ya, kerana iman yang ada dalam diri menyebabkan orang ini bersungguh-sungguh. Ini ala kadar. Dia buat, tapi ala kadar. Ini buat, sungguh-sungguh. Walaupun dalam soal ibadah, dalam soal pergaulan manusia, dia boleh jadi seperti itu. Kerana dia malu daripada melakukan khianat.
Tak tergamak dia nak melakukan perbuatan yang tidak baik. Membiarkan saudaranya misalnya dalam kesusahan. Kerana malu kepada Allah. Kerana dia menyadari bahawa Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan nyata. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kadang ada orang yang ditolong-tolong tu nak menunjukkan orang lain. Kan? Pergi ambil gambar satu perang-perang balik. Kadang nak dia tahu dia datang tolong. Berapa banyak manusia yang pergi tolong, berlumpur, kotor dan sebagainya. Langsung seperti gambar berada. Kerana kita yakin bahawa gambar video itu pasti ada pada simpanan, pada kita kata simpanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ambil gambar pun, dia ambil gambar. Yang ni tak ambil gambar. Gambar tu ada, dia akan ditayang semula begitu mana di akhirat nanti. Sebab kita yakin Allah tengok. Dan kita tak perlu pun kepada redha manusia. Kerana redha manusia tidak berbekas kepada kita. Sebaliknya yang berbekas pada kehidupan kita di akhirat adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Malu ini adalah lebih utama daripada malunya kepada manusia yang hanya mengetahui yang lain. Manusia mengetahui yang zahir, Allah mengetahui yang sarair, iaitu yang rahsia. Manusia nampak buat baik puji, padahal dalam hatinya tidak ikhlas. Allah nampak, Allah tahu ikhlas atau tidak. Ini lebih malu. Dan kalau kita tidak ikhlas, itu lebih memalukan di sisi Allah, kerana Allah mengetahui yang zahir dan juga yang nyata. Malu kepada Allah itu merupakan garis pemisah di antara manusia Muslim, yakni akhlak manusia Muslim dan akhlak manusia yang bukan Muslim. Dia memisahkan malu kepada Allah. Kerana orang-orang bukan Islam kadang-kadang dia buat kerana tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial. Kadang-kadang dia mempertahankan satu kebebasan misalnya kerana bangsanya sendiri. Kan? Ketika mana kita buat kutipan dulu lah untuk orang-orang Rohingya, kita buat sidang akbar. Kita jemput semua wartawan, ramailah wartawan datang. Tetapi ketika taklimat dalam press conference tu kan, ada sebutlah bahawa orang Islam telah dibunuh, diperlakukan dengan begitu kejam oleh masyarakat Myanmar Buddha. Beberapa orang wartawan Cina yang beragama Buddha balik. Nampak? Kerana dia hanya melihat bangsanya. Dia sentimen bangsa. Lalu bila ditegur, kononnya bangsa yang bukan bangsa dia, agama, orang yang seagama dengan dia buat jahat, dia tak mau bagi kita balik. Walau kita orang Islam, kalau orang kafir dizalimi oleh orang Islam sendiri pun kita akan bela. Sebab kita malu kepada Allah. Dia ambil kira sentimen yang sempit semacam itu. Tak boleh. Maksudnya, kadang-kadang kalau sentimen yang sempit, kita kenal Aung San Suu Kyi, pejuang kebebasan, Nobel Prize, dapat hadiah Nobel, terkenal seluruh dunia. Kerajaan Myanmar buat macam-macam, pemimpin dunia lain raih dia. Dia kita nak jumpa tentang isu Rohingya, dia tak boleh jumpa. Dia hantar wakil dia. Kenapa? Kerana dia bimbang masyarakat Buddhis, masyarakat Buddha Myanmar tidak mengundi dia dalam negara. Nampak? Ada kepentingan, bukan kerana malu. Atau apa yang berlaku pada orang-orang yang ni sebenarnya sangat teruk. Kerana apa? Kerana mereka beragama Islam. Dulu tak tahu, sekarang kita mahu tahu lagi. Jadi maknanya kita dalam logika malu tadi itu, dia dalam malu terhadap agama, dia tetap, dia tidak akan berganjal. Dia punya formula dia tetap fix atas dia. Dia tak akan beli kerana unsur-unsur lain. Tapi kalau malu kerana manusia, kadang-kadang bila bertemu dengan kepentingan dia yang lain, dia akan tinggal. Ini benda yang kurang baik. Yang mudah-mudahan malu kita diri di atas dasar agama. Jadi siapa nak berhenti setakat ini? Ada nak tanya apa-apa?
Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.